Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Rosli, memegang kad matrik 831069 daripada Universiti Utara Malaysia. Pada hari ini, saya akan menceritakan kepada anda semua tentang seorang tokoh pendidikan yang telah dipilih oleh saya, iaitu tentang Abu Bakar Al-Baqi. Kenapa saya berminat untuk mengkaji dan mengetahui tentang Abu Bakar Al-Baqi adalah kerana sikap beliau yang sangat bersemangat dalam memperjuangkan sesuatu sehingga mendapat hasil. Nama sebenar beliau adalah Abu Bakar bin Muhammad Said. Beliau lahir pada tahun 1907 di Gunung Semanggul, Perak. Beliau juga berketurunan Jawa di mana datuknya berasal daripada Jawa. Macam mana beliau boleh mendapat gelaran Al-Baqi? Beliau mendapat gelaran Al-Baqi daripada gurunya di mana gelaran tersebut membawa maksud amat pintar. Beliau meninggal pada tahun 1974 yang bertarikh 13 Julai di mana usia beliau pada waktu itu adalah 67 tahun. Abu Bakar mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu selama 5 tahun, iaitu daripada tahun 1 sehingga tahun 5. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Madrasah Idriyasiyah yang terletak di Kuala Kangsar selama 3 tahun. Disebabkan oleh faktor kepintaran beliau telah menjadi ketua semasa mengaji. Semasa melanjutkan pelajaran di Madrasah Idriyasiyah selama setahun sebagai pelajar, beliau ditauliahkan untuk menjadi guru sambil belajar di mana beliau akan meneruskan kerjayanya sebagai seorang guru di Madrasah Idriyasiyah sambil belajar. Abu Bakar merupakan seorang yang sangat syarat dengan jiwa perjuangan di dalam dirinya untuk membela anak bangsa di dalam penjajahan barat. Perjuangannya itu pula adalah kebanyakannya berdasarkan gaya pemikiran Islamiah yang sebenar, berdasarkan latar belakang keluarganya yang berlatar belakangkan keluarga Islamik. Fikiran Islamiah itulah yang mencorakkan bentuk perjuangannya dalam segala aspek di mana beliau bukan hanya dikenali sebagai tokoh pendidikan, malah beliau juga dikenali sebagai tokoh pejuang kemerdekaan dan juga tokoh politik. Berdasarkan pemikiran Islamiahnya yang kental, beliau telah berjaya merealisasikan idea-idea Islam di mana beliau telah membuat pembaharuan meliputi bidang-bidang pendidikan, politik, sosioekonomi dan juga kerja-kerja kebajikan. Menceritakan tentang cabaran dan halangan yang telah dihadapi oleh Abu Bakar Al-Baqi sepanjang tempoh kehidupannya, beliau pernah menderita selama 4 tahun di mana perjuangan beliau untuk kepentingan agama dan bangsa telah ditentang oleh penjajah British. Ini kerana penjajah British tidak suka akan perjuangan beliau dalam mempertahankan bangsa dan agama dan juga orang-orang yang seangkatan dengan Abu Bakar Al-Baqi. Tetapi selepas pembebasan beliau pada tahun 1952, beliau sudah tidak bergiat aktif lagi di dalam bidang politik. Sebaliknya, beliau hanya menumpukan usaha beliau dalam memajukan sekolah yang dibangunkan oleh beliau. Selain itu juga, Majlis Agama Tinggi Mata tidak mendapat sokongan pihak UMNO di mana pihak UMNO berasa ragu-ragu dan mengelakkan diri daripada mencampur aduk atau menyokong segala tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam perjuangan beliau untuk menegakkan hak agama dan bangsa.
Di samping itu, beliau juga mendapat ancaman dan tamparan hebat daripada pihak UMNO disebabkan oleh ketidaksetujuan di dalam pembangunan Majlis Agama Tinggi iaitu MATA. Akhirnya, beliau pernah ditahan dan ditangkap di bawah Undang-Undang Darurat 1948 disebabkan oleh British merasa takut melihat sebuah gerakan politik Islam yang semakin mengembang dan mendapat pengaruh di mana ia telah dijalankan atau dibangunkan oleh Abu Bakar Al-Baqi. Sepanjang kehidupan beliau telah memberikan sumbangan yang tersangat banyak kepada agama, bangsa dan juga negara. Pada akhir tahun 1920-an, beliau telah membuka kelas penubuhan atau kelas pengajian yang bernama Kanzal Ma'arif di pondok. Kelas tersebut berlainan dengan sistem menadah kitab yang diamalkan pada masa tersebut kerana kelas ini memperkenalkan sistem perbincangan dan perbahasan bahan-bahan pengajian ilmu pengetahuan di mana ia memerlukan pemikiran yang tinggi daripada pelajar. Penubuhan kelas ini telah melatih pelajar untuk berfikir dengan lebih jauh dan memerlukan kemahiran berfikir daripada pelajar. Kemudian pada tahun 1934 pula, beliau bersama beberapa orang pemimpin tempatan telah menubuhkan sekolah yang bernama Ma'had Al-Ihya Al-Sharif yang terletak di Gunung Semanggul. Kenapa sekolah tersebut bernama Al-Ihya Al-Sharif adalah Al-Ihya Al-Sharif telah membawa erti menghidupkan kemuliaan di mana dengan menubuhkan sekolah tersebut, beliau dan beberapa orang pemimpin tempatan mengharapkan dapat menghidupkan kemuliaan agama di dalam negara tersebut. Seterusnya, beliau telah menyumbang kepada merangka dasar pendidikan kebangsaan dan juga menubuhkan lembaga pendidikan rakyat yang dikenali sebagai LEPIR, iaitu penubuhan tersebut adalah bertujuan untuk menyeragamkan silibus sekolah agama rakyat seluruh tanah Melayu. Dan beliau juga telah mengusahakan dalam menerbitkan buku-buku agama dan bahasa Arab. Seterusnya, beliau juga menubuhkan lembaga pengurusan madrasah di mana ia tertumpu untuk menguruskan tentang kewangan madrasah agar lebih maju pada masa hadapan. Setelah pelbagai sumbangan yang telah disumbangkan oleh Abu Bakar Al-Sadiq, beliau telah mendapat penganugerahan di mana beliau telah dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Jabatan Hal Ehwal Islam dan Adat Melayu Perak disebabkan oleh jasa beliau yang terlalu banyak buat negeri Perak. Pada tahun 1957 pula, beliau telah mendapat tokoh guru di mana beliau sangat berdedikasi ketika mengajar di sekolah-sekolah yang terdapat di negeri Perak. Selain itu juga, beliau telah mendapat penganugerahan iaitu Darjah Datuk Paduka Mahkota Perak iaitu DPMP dan akhir sekali beliau juga mendapat penganugerahan Pengerusi Badan Kebajikan dan Pendidikan di MATA. Setelah mentelaah dan mendalami tentang kesungguhan Abu Bakar Al-Baqi dalam meneruskan perjuangan beliau untuk membangunkan agama dan bangsa, beliau merupakan seorang tokoh yang sangat hebat di mana beliau bukan sahaja tokoh pendidikan tetapi beliau juga merupakan seorang ulama dan pejuang kemerdekaan. Apa yang dapat saya simpulkan daripada kisah Abu Bakar Al-Baqi? Beliau merupakan seorang yang berjiwa besar di mana beliau sentiasa memikirkan cara untuk memperbaharui sesuatu di mana pembaharuan tersebut
akan membawa kemajuan pendidikan demi agama dan bangsa. Selain itu, saya juga belajar cara mengendalikan sesuatu dengan semangat dan bersungguh-sungguh sehingga membuahkan hasil seperti mana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baqi ketika beliau ingin menumbuhkan sesuatu pertubuhan